إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد, Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat lagi kita bersua di alam maya ni setelah hampir memang sebulan dah, sebulan kita tidak dapat bersua disebabkan ada beberapa kekangan yang tak dapat dielakkan, khususnya bila sebab kebiasaannya kalau malamnya saya tak dapat murajaah untuk baca kitab balik, maka pada esoknya saya tak dapat untuk membaca kitab ni. Ala kulli hal, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala memberi kita nikmat kelapangan masa untuk sama-sama kita bermuzakarah kitab Al-Azkar, kitab yang mulia ni, untuk kita habiskan insya-Allah. Saya mohon maaf lah tak dapat bersiaran selama sebulan. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke 142 dan kita masih lagi pada kitab berkenaan dengan Azkaril Akil Wasyarib, iaitu berkenaan dengan zikir-zikir makan dan juga minum, yang berkaitan dengan makan dan juga dan minum. Dan kita berada di penghujung kitab ni, penghujung kitab Azkar Al-Akil Wasyarib ni, iaitu pada bab yang ke-18, Babus Sana ala man akrama dhaifahu. Bab berkenaan dengan memuji kepada sesiapa yang bermurah hati ataupun yang menjadi tetamu ataupun menjadi tuan rumah ataupun yang memuliakan tetamu dia. Maksudnya kita dimuliakan oleh seseorang untuk menjadi tetamu dia, maka disuratkan untuk kita memuji dia. Tapi kata para ulama, kita tengok kalau kita tahu seseorang yang kita puji itu dia mampu untuk menjaga keikhlasan dia daripada riak dan sebagainya, maka disunatkan untuk kita memuji dia. Tapi kalau kita tahu dia seorang yang memang ada perasaan, ada pun sifat yang tak elok, kalau kita puji dia akan tambah riak, dia akan tambah ujub dan sebagainya, maka yang afdal dia kata para ulama, kita tinggalkan, sekadar mengucapkan terima kasih dan sebagainya, tanpa berlebih-lebihan dalam memuji dia. Baik, dalam bab ni Imam Nawawi hanya mendatangkan satu hadis sahaja. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة فأنزل الله تعالى هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau meriwayatkan Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pada satu hari seorang lelaki, dikatakan lelaki tersebut di kalangan ahli sufah. Ahli sufah ni mereka, ini para sahabat yang sebatang kara, yang fakir, yang tak ada apa-apa, yang hanya duduk bersama ataupun duduk di belakang ataupun di tepi rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni belajar ataupun bertalaqi atau menuntut ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan tidak ada kerja dan tak ada apa-apa, mereka banyak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mereka makan. Kalau tak ada makanan, mereka tak makan juga. Kemudian diceritakan bahawasanya lelaki tersebut telah pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, faqala inni majhudun. Dia kata, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni majhudun, sesungguhnya saya sekarang ni majhud, yakni asabani al-jahdu, yakni saya sekarang ni ditimpa kesusahan. Saya sekarang, maksudnya majhudun, maksud jahdun ni maksudnya adalah disebabkan tersangat lapar ataupun dia kesempitan hidup dan juga yang seumpama dengannya. Jadi dia pada hari tersebut dia tersangat susah, tak ada makanan, tak makan apa-apa langsung. Majhud itu maksudkan dengan majhud. Maksudnya dia mengadu untuk diberi makanan, untuk dimakan sedikit. Fa arsala ila ba'd nisa'i. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dia pergi ke rumah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak menamukan dia, nak memberikan dia sedikit makanan. Faqalat wallazi ba'athaka bil haqq. Kemudian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wallazi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutuskan engkau dengan benar. Ma indi illa ma, tak ada sesuatu, tak ada langsung apa-apa di rumah saya ni melainkan ma, ada air saja, makanan langsung tak ada. Summa arsala ila ukhra faqalat misla dhalik hatta qulna kulluhunna misla dhalik. Kemudian baginda bawa ke rumah isteri baginda yang lain dan mereka berkata yang seumpama dengan tersebut. Maksudnya tak ada langsung makanan, melainkan hanya ada air sahaja. Hatta qulna kulluhunna misla dhalik, semua berkata tak ada apa-apa melainkan air. Faqala man yudhifu hadha al-lailata rahimahullah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu tempat, sama ada di masjid atau di tempat yang orang ramai, baginda kata, man yudhifu hadha al-lailah rahimahullah. Ada tak siapa-siapa yang sudi untuk menjadi menjadi tuan rumah
ataupun bawa lelaki ni untuk menjadi tetamu dia. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia. Itu merahmati orang yang sudi menjadi tetamu ataupun menjadi tuan rumah, untuk memberikan dia sedikit makanan. Faqama rajulun minal ansar, kemudian seorang lelaki di kalangan para sahabat yang di kalangan kaum Ansar, dan dikatakan beliau adalah Abul Mutawakkil. Tapi dalam riwayat ini tak disebutkan nama, tapi para ulama kata ihtimal, kemungkinan dia adalah Abul Mutawakkil ataupun Sabit Ibn Qais. Wallahu alam, tak pasti. Rajul ni maksudnya mubham, yang tak disebutkan nama dia. Faqala ana ya Rasulullah, lelaki di kalangan Ansar tersebut kata, saya wahai Rasulullah, saya sudi untuk menjadi untuk membawa dia ke rumahku untuk menjadikan dia sebagai tetamu. Fantalaqa bihi ila rahlihi, kemudian dibawalah lelaki tersebut pergi ke rumah dia. Faqala limraatihi, kemudian dia berkata kepada isteri dia, hal indaki syai', ada tak sesuatu yang boleh diberikan kepada lelaki ini? Qalat la, isteri dia kata tak ada. Illa qutu sibyani, tak ada melainkan makanan yang hanya cukup-cukup saja untuk diberikan kepada anak-anak kita. Qala fa'allilihim bi syai', kemudian lelaki tersebut kata fa'allilihim. Fa'allilihim maksudnya ajak mereka bermain-main, sehinggalah mereka mengantuk. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahawasanya fanawwimihim, maksudnya lelaki tersebut kata kepada isteri dia, bagi mereka tidur terus, supaya mereka tak mengganggu tetamu kita, untuk kita beri makanan kepada dia. Fa idza dakhala dhaifuna, apabila lelaki tetamu kita masuk, fa aqfi'is siraj wa arihi anna na'kul, buka lampu, sehinggalah dia nampakkan makanan tersebut. Fa idza ahwa liyakul, apabila dia dah bersedia untuk makan, faqumi ila siraj hatta tusfihi, kemudian bangunlah engkau untuk padamkan lampu tersebut. Fa qa'adu wa akala ad-dhaif, kemudian mereka pun duduk dan makanlah makanan tersebut. Dalam riwayat mengatakan bahasanya mereka duduk, dan disebabkan lampu terpadam tersebut, seolah-olah mereka berlakon seolah-olah, yakni lelaki dan isteri dia tersebut berlakon seolah-olah mereka makan bersama dengan lelaki tersebut. Tapi mereka tak makan pun, mereka melebihkan ataupun isar, mengutamakan lelaki tersebut untuk makan. Falamma asbaha, kemudian apabila menjelang keesokan harinya, wada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, qad ajiballah, sesungguhnya Allah Taala ajib. Ajib ni kalau kita terjemah sebagai maksud sebagai kita, Allah Taala ni sangat kagum. Tapi yang sebetulnya kita kata, yang dimaksudkan kata al-Imam Qadhi Iyad, yang dimaksudkan dengan ajib Allah ni adalah maksudnya Allah Ta'ala meredai kepada insani'ikuma, apa yang telah dilakukan oleh kalian berdua, bidhaifikuma, kepada tetamu kalian pada malam tadi. Maksudnya Allah Ta'ala sangat meredai, Allah Ta'ala sangat suka dengan apa yang telah dilakukan oleh kamu. Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, maka Allah Ta'ala dengan perbuatan mereka tersebut, maka Allah Ta'ala turunkan ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ayat daripada surah Al-Hashr ayat yang ke-9. Yang maksudnya wa yusiruna ala anfusihim, yakni mereka mengutamakan orang lain. Anfusihim ni kembali kepada kaum muhajirin, yakni Allah Ta'ala memuji orang Ansar, kaum Ansar, yang mana mereka ni mengutamakan, mereka sifat mereka ni terlalu bermurah hati, sehingga mereka mengutamakan orang lain lebih dari
kehendak dari mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan kekurangan dan mereka lebih berhajat kepada sesuatu benda tersebut, tapi mereka mengutamakan orang lain, maka Allah Ta'ala memuji perbuatan tersebut. Itu yang dikatakan sebagai isar, satu sifat yang terpuji, yang Allah Ta'ala puji. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji akan perbuatan tersebut. Baik, kata para ulama dalam berkenaan dengan isar ni, kita dituntut, yang afdalnya kita dituntut untuk mengutamakan orang lain, terutamanya dalam memberi makanan, minuman dan yang seumpama dengannya. Adapun dalam berkenaan dengan qurbat, maksudnya dalam melakukan ibadah, kata para ulama, mengisarkan dalam ibadah adalah makruh. Bahkan kita dituntut untuk kita mengutamakan diri kita sendiri dalam perkara berkaitan dengan ibadah. Kebiasaannya selalu kita sebut sebagai contoh, kalau kita tengok semasa dalam merapatkan saf, dalam saf solat tu, kita tengok ada satu kekosongan, maka makruh untuk kita mendahulukan, kita persilakan orang lain untuk pergi ke hadapan. Yang utamanya kita dahulukan diri kita sendiri. Itu yang afdalnya. Baik. Daripada hadis tersebut, kita dapat lihat bagaimana zuhudnya baginda Nabi SAW. Itu dalam ketika mana baginda Nabi SAW bawa lelaki tersebut pergi ke rumah isteri baginda Nabi SAW, dan mendapati tidak ada langsung makanan, yang melainkan hanya ada air saja. Itu menunjukkan bahawasanya baginda Nabi seorang yang sangat zuhud. Kalau kita baca dalam riwayat yang lain, kebiasaannya baginda Nabi SAW akan diberikan oleh ramai para sahabat, diberikan makanan, minuman, hadiah dan sebagainya. Akan tetapi baginda Nabi SAW dengan sifat baginda yang bermurah, pemurah, baginda akan menginfakkan ke semua makanan tersebut, ke semua harta baginda tersebut kepada mereka yang lebih memerlukan, sehingga tidak ada langsung makanan di rumah baginda Nabi SAW. Itu apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis tersebut. Baik. Qultu, kata Imam Nawawi, wa hadha mahmulun ala anna subyan lam yakunu muhtajin ila at-ta'am hajatan daruriyah. Kata Imam Nawawi, daripada pengajaran, di antara pengajaran yang kita dapat lihat daripada hadis tadi, mengatakan bahawasanya mahmul ala anna subyan lam yakun muhtajin, bahawasanya kanak-kanak ni dia kadang-kadang dia tak berhajat langsung kepada makanan, hajatan daruriyah. Kalau maksudnya kalau dia kenyang, dia tak perlu kena makanan tersebut. Li'anna al-'adata anna as-sabi wa in kana shab'anan yatlubu at-ta'am idza ra'a man ya'kuluh. Karena kebiasaan, adat kanak-kanak ni, wa in kana shab'anan, sekalipun dia dah kenyang, yatlubu at-ta'am, dia punya adat, kebiasaan dia akan minta makanan tersebut sekalipun dia dah kenyang. Sebab apa? Idza ra'a man ya'kuluh, sekiranya dia melihat orang lain makan, dia akan minta juga. Itu kanak-kanak, sifat adat, kebiasaan kanak-kanak. Wa yuhmalu fi'lu ar-rajul wal mar'ah ala annahuma athara bi nasibihima dhaifahuma. Dan ihtimal juga kemungkinan bahwasanya apa yang dilakukan oleh lelaki Ansar tersebut dan juga isteri dia, bahwasanya mereka athara, mereka mengutamakan makanan yang nasib yang sepatutnya mereka makan, mereka bagi makanan tersebut kepada dhaifahuma, kepada tetamu mereka tadi. Wallahu a'lam. Itu di antara kemungkinan lah, ihtimal. Tapi apa yang patut kita dapat ambil pengajaran daripada hadis tadi, bahwasanya mengisarkan, kita mengutamakan, kita dalam memuliakan tetamu kita, itu di antara sifat yang tersangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala meridai mereka yang tersangat memuliakan tetamu mereka tadi.
Baik. Bab yang seterusnya, bab istihbab tarhib al-insan bi dhaifihi wa hamdihi Allah Ta'ala ala husulihi dhaifan 'indahu wa sururihi bidzalik wa sana'ihi 'alaihi likaunihi ja'alahu ahlan lidzalik. Bab berkenaan dengan disunatkan ataupun dianjurkan untuk kita tarhib, kita mengalu-alukan kedatangan tetamu kita, wa hamdihi Allah Ta'ala, dan anjuran untuk kita memuji Allah Ta'ala ala husulihi dhaifan indahu, di atas kedatangan tetamu tadi, atas kedatangan tetamu kita, wa sururihi bidzalik, dan menggambarkan ataupun kita menunjukkan perasaan gembira atas kedatangan tetamu, wa sana'ihi alaihi likaunihi ja'alahu ahlan lidzalik. Maksudnya kita memuji, kita bersyukur di atas kedatangan tetamu kita. Itu anjuran yang sangat digalakkan kepada kita. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim min turuqin katsirah an Abi Hurairah wa an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis ini kita selalu dengar. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada turuq katsirah, daripada riwayat yang pelbagai, daripada Abi Hurairah, yakni Sayyidina Abi Hurairah, dan juga wa an Abi Shuraih, daripada Sayyidina Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhuma, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, yakni dia beriman dengan sempurna, dengan sesungguh keimanan, yang mana dia meyakini dengan keimanan dia kepada Allah dan juga hari akhirat tersebut yang akan menyelamatkan dia daripada sebarang azab, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Itu di antara perkara yang sangat mudah untuk kita mendapat kelepasan daripada azab Allah Ta'ala, iaitu dengan memuliakan tetamu kita. Tak kira sama ada dengan memuliakan dengan mengalu-alukan kedatangannya, kita menghidangkan makanan yang baik-baik, dan kita apa-apa jugalah perkara yang menunjukkan bahawasanya kita memuliakan, kita mengalu-alukan tetamu kita. Baik, hadis yang seterusnya, qala wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yawmin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi al-lailah qala al-ju' ya Rasulullah qala wa ana walladhi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma qumu فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا ليس هو في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله وصحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني وذكر تمام الحديث. Hadis ni hadis yang agak panjang, cuma Imam Nawawi meringkaskan sebagai syahid kepada sesuai dengan bab yang didatangkannya. Baik, riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin. Ini pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah. Yaumin, zata yaumin. Yaumin ni kita dalam ataupun kita fahaminya sebagai yaumin, sebagai pada waktu siang. Pada waktu siang. Sebagai yang bermula daripada terbitnya fajar shadiq sehinggalah terbenamnya matahari pada waktu tersebut, itu dinamakan sebagai yaum. Di sisi syarak itu dinamakan sebagai yaum. Ini pada siang hari.
Aw lailatin, ataupun ni syak daripada perawi. Dia tak pasti sama ada baginda Nabi SAW keluar pada waktu siang ataupun malam. Ini perawi yang seterusnya, yang selepas daripada Sayyidina Abu Hurairah. Aw lailatin, pada waktu malam. Malam ni dikira sebagai bermulanya daripada terbenamnya matahari sehinggalah terbitnya fajar shadiq. Ini sebelum terbit fajar shadiq itu pada waktu malam. Ini baginda Nabi SAW keluar pada waktu tersebut. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi SAW terjumpa berselisih dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, kemudian baginda tegur, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi al-lailah? Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar daripada rumah pada waktu sekarang ni? Kemungkinan pada waktu tersebut waktu tengah hari, waktu tengah matahari tengah di atas kepala, waktu orang tak keluar daripada rumah, ataupun di waktu malam, tengah malam. Qala al-ju' ya Rasulullah. Kemudian mereka menjawab, kami lapar wahai Rasulullah. Qala, kemudian baginda menjawab balik, wa ana. Maksudnya baginda kata, aku juga lapar. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak apa? Tasliyah untuk menyedapkan hati para sahabat, kedua orang sahabat tadi. Ini Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Aku juga lapar. Untuk menenangkan perasaan mereka. Wallazi nafsi biyadihi, demi sesungguhnya jiwaku di tangannya, iaitu di kekuasaan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Akhrajani allazi akhrajakuma. Aku juga keluar disebabkan apa yang menyebabkan kalian keluar. Aku juga lapar maksudnya. Qumu, jom, maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mereka untuk pergi. Faqamu ma'ahu, untuk mencari makanan. Faqamu, kemudian mereka pun mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ata rajulan minal ansar, pergi ke rumah seorang lelaki di kalangan Ansar. Kaum Ansar ni terkenal dengan sifat pemurah mereka, sifat isar mereka, sifat dermawan mereka. Fa idza dikatakan lelaki tersebut adalah Abul Haisam, Abul Haisam, ataupun namanya Malik Ibn Tihan, Malik Ibn Tihan ataupun Ibn Tayhan. Baik. Fa idza laysa huwa fi baitihi. Bila sampai di rumah dia, lelaki tersebut tak ada di rumah. Falamma ra'atuhu al-mar'ah, apabila isteri dia menyedari kehadiran baginda Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, qalat marhaban wa ahlan. Wanita tersebut, isteri lelaki tersebut mengalu-alukan dan mengatakan marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Kalau kita bahasa kita, sila-sila, selamat datang. Selamat datang. Sila, kalau orang kampung, sila oh sila. Sila oh sila. Mailah. Maksudnya dia gembira dengan kedatangan mereka. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina fulan? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, isteri lelaki tersebut, aina fulan? Kemana suami kamu pergi? Qalat zahaba yasta'dibu lana minal ma'. Kemudian wanita tersebut menjawab, suami saya pergi mencari air. Izja al-ansari, kemudian is al-fujaiyah. Kemudian tiba-tiba, maksudnya is ni maksudnya tiba-tiba, lelaki tersebut sampai ke rumah dia. Izja al-ansari, kemudian tiba-tiba lelaki tersebut pun dah balik ke rumah dia. Fanadhara ila Rasulillah wa sahibaihi. Kemudian melihat Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar berada di rumah dia. Summa qala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Itu dalam perasaan gembira dia mengucapkan alhamdulillah. Ma ahadun al-yawm akrama adiyafan minni. Maksudnya dia kata alhamdulillah,
dia sangat gembira. Dia kata, ma ahadun al-yawm, tidak ada seorang pun pada hari ini akrama adiyafan minni, yang menerima tetamu yang mulia daripada aku. Tak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang menerima tetamu yang mulia daripada aku. Maksudnya dia menunjukkan kegembiraan dia dengan kedatangan Rasulullah SAW ke rumah dia. Itu pujian ataupun anjuran kepada kepada kita untuk kita memuliakan dengan mengalu-alukan, menunjukkan perasaan gembira dengan kedatangan tetamu kita. Wa dzakara tamam al-hadis, ada sambungan ni lagi. Dia dikatakan lelaki tersebut menghidangkan berbagai jenis kurma. Bahkan bukan setakat tu, dia sembelih dia punya labun. Labun ni lembu ataupun unta yang sedang menyusu. Maksudnya lembu atau unta yang sihat lah. Dia sembelih unta dia, bagi makan kepada baginda Nabi SAW dan juga kedua orang sahabatnya tadi. Itu di antara sifat yang terpuji untuk kita memuliakan tetamu kita. Baik, bab yang terakhir, bab ma yaquluhu ba'da sirafihi 'an ta'am. Bab berkenaan dengan apa yang kita perlu ucapkan selepas pada kita makan. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو له قلوبكم. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, azibu ta'amakum. Azibu maksudnya hancurkanlah makanan, hadamkanlah makanan kalian, bizikrillah azza wa jalla, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan mengingati Allah Ta'ala azza wa jalla, wassalah, dan juga melakukan solat, wala tanamu alaihi, dan janganlah kamu tidur selepasnya. Maksudnya jangan tidur selepas makan. Lepas makan jangan terus tidur. Maksudnya fataqsu lahu qulubakum, maka dengan tersebut dia akan mengeraskan hati kalian. Baik, hadis ni kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ni tak sabit. Maksudnya hadis ni tak, Imam Ibn Hajar kata tak ada, aku tak jumpa hadis ni. Sekalipun makna dia ataupun maksud dia betul, maksud dia kuat, tapi hadis ni hadis yang aku tak jumpa. Bahkan kata Imam As-Suyuti, hadis ni adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Sebabkan apa? Sebab ada dua orang perawi yang bermasalah, hadis yang bermasalah, perawi yang bermasalah. Tapi Imam Nawawi meriwayatkan juga atas dasar maksud dia yang betul, maksud yang betul. Maksudnya azibu ta'amakum bi dzikrillah azza wa jalla, maksudnya hadamkanlah, rehatlah sebentar. Maksudnya untuk menghadamkan makanan tersebut, janganlah kamu tidur, bahkan kamu hendaklah berzikir kepada Allah Ta'ala dan juga melakukan solat, menunaikan solat. Bahkan jangan wala tanamu, dan janganlah kamu tidur selepasnya. Jangan terus kamu tidur selepasnya, yang mana dengan perbuatan tersebut dia akan mengeraskan hati kamu. Sebab apa? Sebab kita nak menenangkan ataupun merehatkan usus kita. Jangan bagi terkejut. Maksudnya kalau kita tidur terus lepas makan, dia akan makanan tersebut tak terhadam dengan sempurnanya. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Ihya, mengatakan bahawasanya sekurang-kurang apa yang perlu kita lakukan selepas kita makan itu dengan melakukan solat 4 rakaat dan kemudian bertasbih sebanyak 100 kali dan juga membaca sejuzuk Al-Quran. Itu yang paling kurang kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Jadi setiap kali kita makan, kita
rehat sebentar dengan melakukan solat, bertasbih sebanyak 100 kali dan juga membaca Al-Quran sebanyak 1 juzuk. Sebab apa? Sebab kita nak bagi badan kita rehat dengan sempurna untuk usus kita menghadamkan makanan. Bahkan dari sudut sains ataupun perbuatan pun mengatakan bahawasanya tak elok untuk kita tidur, terus tidur selepas kita makan, sebab dia akan menjadi mudarat kepada sistem penghadaman kita dalam usus kita. Bahkan itu yang kita selalu dengar daripada orang tua yang kata tak baik, tak elok untuk kita terus tidur lepas makan. Bahkan kita biasakan diri kita dengan melakukan aktiviti, paling kurang pun sejam lah. Sejam lepas tu baru kita nak buat apa pun, kita nak tidur dan sebagainya, barulah kita tidur. Untuk kita untuk mendapatkan kesihatan yang lebih sempurna. Baik, wallahu taala a'la wa alam. Selesai berkenaan dengan kitab Azkar al-akil wasyarib. Hampir 2 bulan lah, kita nak menghabiskan kitab ni, dan insyaAllah pada majlis yang akan datang kita akan sambung berkenaan dengan kitab As-Salam wal Istidzan wa Tashmitil Atis wa ma yata'allaqu biha, berkenaan dengan kitab memberi salam dan juga minta izin, wa Tashmitil Atis, dan kita mendoakan orang yang bersin dan yang berkaitan dengannya. InsyaAllah pada majlis yang akan datang pada hari esok, kalau tak ada apa-apa halangan. Allah Ta'ala a'la wa alam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, mohon diperbetulkan, ditegurkan. Bersama-sama kita bermuzakarah. Baik, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan mengira kita berada, dan dikira sebagai kita berada dalam salah satu di antara taman-taman syurga. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.